Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini siri yang ke-9 daripada siri daurah kitab Matan Safinatun Najah. Dan insyaAllah pada siri ini kita akan sambung kepada fasal yang ke-42, iaitu yang berkaitan dengan syarat jamak sembahyang, iaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Baik, kalau kita perhatikan di dalam agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita beberapa rukhsah, iaitu beberapa keringanan. Antaranya apabila seseorang itu musafir ataupun seseorang itu hujan, pada waktu hujan ataupun musafir, boleh dia melakukan jamak. Dan juga di dalam mazhab kita, Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu memilih satu pendapat daripada Imam Nawawi. Ini pendapat Imam Nawawi saja, bukan pendapat mazhab. Tapi Imam Nawawi pun ulama besar dalam mazhab. Dia memilih boleh jamak untuk kerana sakit. Jadi jamak kerana sakit ini dibolehkan juga mengikut Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan dengan syarat sakit itu tadi yang mana menyusahkan untuk melakukan setiap fardu dalam waktunya. Jadi kita susah kalau nak buat setiap fardu dalam waktu tu, susah. Contoh orang dialisis ke apa kan, tu sakit lah tu. Jadi boleh dijamakkan mengikut pendapat Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan dia juga pendapat Imam mazhab Imam Ahmad, mazhab Ahmad bin Hanbal ataupun dikenali sebagai mazhab Hanbali. Jadi maksudnya boleh jamak dengan dua keadaan yang disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i, dan satu keadaan ditambah oleh Imam Nawawi. Itu yang pertama dengan sebab musafir, safar ataupun musafir. Yang kedua dengan sebab hujan dengan syarat-syaratnya yang disebut dalam kitab yang panjang. Dan yang ketiga dengan sebab sakit. Ini dipilih oleh Imam Nawawi, dan saya rasa ini penting sangat pada hari ini, khususnya orang yang sakit di hospital dan sebagainya. Ramai meninggalkan sembahyang kerana alasannya payah nak sembahyang setiap waktu dan sebagainya. Jadi boleh dilakukan jamak sahaja, tak boleh qasar. Jadi dalam sembahyang jamak dan qasar, untuk makluman tuan-tuan semua, dia dua perkara yang berbeza. Jadi jamak satu bab, qasar satu bab. Kita boleh nak jamak saja, tak nak qasar. Kita boleh nak qasar saja, yang ini pendekkan setiap waktu sembahyang dua, tapi tak jamak. Dan boleh kita nak himpunkan kedua-duanya, jamak dan qasar. Jadi supaya tuan-tuan faham, jamak itu maksudnya himpun sembahyang, qasar itu maksudnya pendekkan sembahyang. Okey, baik, jelas. Sebab bagi bolehnya ada 3 tadi. Untuk jamak, sebab dia 3. Selain daripada 3 ini, mengikut mazhab tak boleh. Kerana kenduri ke, kerana jam ke, tak boleh lah. Baik, syarat jamak takdim ada 4. Jamak takdim maksudnya memasukkan sembahyang asar dalam waktu zuhur, dan memasukkan sembahyang maghrib dalam sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Jadi makna kedepankan, takdim makna kedepankan. Jadi yang belakang pergi ke depan tu maknanya jamak takdim. Jadi untuk syarat bagi sembahyang jamak takdim ini, syarat yang pertama, hendaklah dimulakan dengan sembahyang pertama. Iaitu wajib kita mulakan sembahyang pertama, iaitu sembahyang zuhur dulu.
ataupun sembahyang maghrib dulu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaklah niat jamak di dalamnya. Yani hendaklah niat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Maksudnya macam ni. Bila kita sembahyang zuhur dengan asar, jamak takdim. Maksudnya sembahyang zuhur dengan asar di dalam waktu zuhur. Jadi kena wajib sembahyang zuhur dulu, baru sembahyang asar dulu. Sembahyang maghrib dulu, baru sembahyang isyak. Kalau terbalik, sembahyang apa? Sembahyang asar dulu, baru zuhur. Sembahyang isyak dulu, baru maghrib untuk jamak takdim. Bukan jamak takhir. Untuk jamak takdim, hukumnya tidak sah. Dan syarat yang kedua, mesti niat tu tadi dalam sembahyang pertama. Dalam sembahyang pertama. Bukan dalam takbiratul ihram. Kan? Tak wajib dalam takbiratul ihram. Cuma sunat dalam takbiratul ihram. Maksudnya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, dihimpunkan padanya asar, kerana Allah Ta'ala. Itu maksudnya jamak takdim. Jadi sunat niat dalam takbir. Tapi katalah kita terlupa nak niat dalam takbiratul ihram. Duk tengah qiyam, duk tengah rukuk, duk tengah sujud, teringat. Boleh kita niat. Tapi syaratnya dalam hati. Jangan keluar di mulut. Saja aku jamak ataupun saja aku himpunkan zuhur ke dalam asar. Saja aku himpunkan asar ke dalam zuhur. Kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku jamak takdim. Okey, boleh. Jadi macam tu tuan-tuan semua. Niat di dalam waktu yang pertama. Iaitu pertama tu. Bukannya di dalam niat dalam sembahyang pertama. Bukan waktu silap. Niat di dalam sembahyang yang pertama. Okey. Jadi selagi mana belum bagi salam, boleh niat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mualat di antara dua sembahyang. Maksudnya tidak boleh diselang lama. Habis saja sembahyang yang pertama, terus sembahyang yang kedua. Bolehlah selang sekejap. Kalau tak lama tu tak apa. Dengan kadar untuk qamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Untuk qamat sembahyang kedua tu tak apalah. Tapi nak selang lama kan, wirid dulu, baca doa dulu, baru sembahyang kedua tu tak boleh. Maka sembahyang yang kedua tadi, bila dah diselang lama, maka sembahyang kedua tadi, asal tadi, kena bawa masuk dalam waktunya. Tak boleh dah jamak. Habis dah syarat jamak, tak boleh dah. Dan yang keempat, berkekalan uzur itu sampai kepada takbiratul ihram yang kedua. Maksudnya, kalau kita musafir, maksudnya ada musafir tu, kita duduk dalam musafir lagi, sampailah kita takbir Allahu Akbar, sembahyang yang kedua. Okey, kalau kita sembahyang yang pertama, baru dah habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun sampailah. Dah habis dah musafir kita, sampailah ke negeri kita. Kalau naik kapal kat dulu, dia buat misal dalam kitab lama, naik kapal, tengok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sampai kapal ke perkampungan kita. Maka tak boleh lah, habis dah putus musafir dah. Maka tak boleh lagi kita jamak. Sembahyang kedua nanti kena sembahyang dalam waktunya. Waktu asar nanti. Ataupun kalau maghrib dengan isyak, dalam waktu isyak nanti. Okey? Itulah yang disebutkan oleh pengarang kitab. Ada 4 syarat jamak takdim. Kemudian yang seterusnya, fasal yang ke-43, syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir ni ada 2 sahaja. Jamak takhir ni senang, ada 2 je syarat dia. Apa syarat dia yang 2 tu? Baik. Syarat dia yang pertama, jamak takhir, syarat dia yang pertama ialah masih ada niat takhir di dalam waktu yang pertama. Sedangkan masih ada waktu untuk muat sembahyang tadi. Misalnya macam ni. Kita nak sembahyang zuhur dengan asar jamak takhir. Maksudnya zuhur tadi nak masukkan dalam waktu asar. Kita kena niatkan zuhur tadi nak jamakkan, nak himpunkan, nak masukkan dalam waktu asar. Niat dalam waktu zuhur, niat dalam hati. Aku jamakkan ataupun aku himpunkan zuhur ini dalam waktu asar. Kan Allah Ta'ala niat dalam hati macam tu.
Tapi syarat niat tu tadi, boleh niat daripada masuk waktu zuhur sampailah masa yang dah tak muat untuk semayang waktu zuhur tadi. Maknanya kita katalah zuhur ni tadi kita semayang, kalau semayang zuhur tu 3 minit. Jadi 3 minit sebelum masuk waktu asar, tu kalau niat tu dah tak boleh dah. Pasal dah hujung dah. Dah hujung-hujung dah. Jadi maknanya masa dah tak memuatkan untuk semayang zuhur. Itu dia punya limit niat. Jadi kan luas. Jadi sebab tu guru kita menyebutkan, kalau masuk saja waktu zuhur, kita terus niat jamak takhir. Saja aku takhirkan zuhur ke dalam waktu asar kan Allah Ta'ala. Jadi kalau niat macam tu, tak apalah. Kita pun berjalan, bawa kereta apa semua, sampailah kita terlupa dah nak semayang zuhur tadi. Terlupa. Niat mungkin nak semayang jamak takdim, tapi niat jamak takhir awal-awal. Sampai kita pun masuk waktu asar, tak semayang. Tak apa, tak berdosa. Sebab apa? Sebab kita dah niat jamak takhir. Tapi kalau kita tak niat jamak takhir, kita duk niat nak semayang jamak takdim ni, kita pun bawa kereta tengok jam pun tak boleh nak berhenti apa semua, penuh orang sampai masuk waktu asar. Maka masuk waktu asar kita tak sembahyang zuhur dengan sengaja. Sebab apa dengan sengaja? Sebab kita tak niat jamak takhir tadi. Maka apa jadi? Berdosalah kita kerana meninggalkan sembahyang. Jadi itulah kepentingan niat tadi. Jadi kita niat dalam waktu pertama. Niat tu dalam hati, tak perlu kata lafaz di mulut nawaitu apa semua, tak ada. Niat dalam hati cukup. Syarat yang kedua iaitu berkekalan uzur. Kalau musafir, musafirlah. Kalau hujan, hujanlah. Hujan tak boleh jamak takhir. Jadi maksudnya ini adalah untuk jamak takhir ni musafir saja. Berkekalan musafir tadi, safar tadi, sampai selesai sembahyangnya. Maknanya selesai sembahyang yang kedua. Selesai sembahyang, maknanya dua-dua sembahyang tadi selesai. Kalaulah tak selesai lagi, sudah sampai, itu jadi qada lah. Sembahyang tu jadi qada. Okey. Jadi untuk jamak takhir ni tadi, tuan-tuan semua, dia tidak disyaratkan mualat. Dia tidak disyaratkan mualat. Maksudnya boleh semayang tu selang lama. Contohlah, kita nak semayang jamak takhir ni, zuhur dengan asar. Kita pun semayang zuhur dulu. Allahu Akbar. Semayang zuhur dulu. Habis 2 rakaat, kita qasar. Habis 2 rakaat, kita pun relax dulu, makan nasi dulu, minum kopi dulu, kan, sembang-sembang. Lepas tu baru kita semayang pula asar. 2 rakaat lagi. Boleh, tak ada masalah untuk jamak takhir. Jamak takdim tak boleh. Sebab syarat dia mualat. Syarat jamak takhir juga tidak disyaratkan tertib. Maksudnya, tidak disyaratkan semayang yang pertama dulu, baru semayang kedua. Untuk jamak takdim tadi, syarat dia mesti tertib. Maksudnya, mesti semayang zuhur dulu, baru asar. Mesti semayang maghrib dulu, baru isyak. Tapi untuk jamak takhir, tak ada masalah. Tuan-tuan nak semayang asar dulu, baru zuhur pun boleh. Nak semayang zuhur dulu, baru asar pun boleh. Tak ada masalah. Yang mana lebih afdal? Kata ulama, yang lebih afdal ialah semayang zuhur dulu, baru asar. Kerana mengikut tertib, iaitu susunan. Kerana susunan semayang zuhur, baru asar. Maghrib, baru isyak. Jadi sunat tertib. Sunat tertib. Okey. Selesai di situ. Kemudian kita masuk kepada perkara yang seterusnya, iaitu syarat qasar. Sekarang ni kita nak masuk kepada syarat qasar pula. Fasal yang ke-44 iaitu syarat qasar ada 7. Untuk qasar ini, tuan-tuan semua, syarat sebab bagi membolehkan qasar hanya satu saja, iaitu musafir. Berbeza dengan jamak dia ada 3 sebab tadi. Tapi untuk qasar satu saja, iaitu musafir. Selain daripada musafir, sakit ataupun hujan ataupun sebagainya, tidak boleh qasar. Jadi dia ketat sikit syarat dia. Bukan syarat, sebab dia.
Baik, syarat qasar ni tadi ada 7. Yang pertama, hendaklah safar ataupun musafir itu tadi jaraknya 2 marhalah. Jadi 2 marhalah ini lebih kurang kalau disebut oleh kitab Fiqh Al-Manhaji, kalau tak silap saya 82, gitulah sekitar 82 kilometer. 82 kilometer, maka dikirakan sebagai 2 marhalah sudah. Ada juga ulama yang kata sampai 90 kilometer pun ada. Jadi untuk lebih berhati-hati kita ambil 90 lah. Untuk lebih berhati-hati kita ambil jarak yang agak banyak sikit, iaitu 90. Jadi itu yang pertama. Kalau musafir itu tidak sampai 2 marhalah, maka tidak boleh jamak, tidak boleh jamak dan juga tidak boleh qasar. Qasar tak boleh. Jadi di manakah tempat kiranya? Tempat kira ialah bukan daripada rumah kita, daripada sempadan qaryah kita. Sepadan qaryah. Kita panggil qaryah lah, senang. Kalau kita di Kuala Lumpur ni, sepadan qaryah. Contoh kita duduk dalam satu qaryah ni, tapi sempadan qaryah kita tu jauh lagi. Ada dalam 2 kilo lagi daripada rumah kita. Maka tempat kiranya adalah di sempadan qaryah kita tadi. Bukannya daripada rumah kita. Itu cara dia. Jadi jangan kita kira di rumah kita. Rumah kita pun buka wish daripada rumah kita, tengok. Cukup-cukup ni 82. Tapi sempadan qaryah rumah kita dengan tempat itu tadi ada lagi 3 kilometer. Jadi bila 3 kilometer bermakna 82 tolak 3 jadi 79. Kan? 79 tak cukup lagi. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaklah safar tadi, perjalanan tadi adalah perjalanan yang diharuskan. Maksudnya bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat tak boleh. Kalau sebagai contoh, perjalanan maksiatnya iaitu seperti dia nak pergi musafir tadi, untuk tujuan yang haram. Contoh dia keluar daripada rumah dia ni, dia musafir dengan tujuan untuk membunuh orang yang tidak halal dibunuh, atau untuk merompak, atau untuk menyamun. Maka dalam perjalanannya itu tidak boleh dia dia qasar sembahyangnya tadi. Termasuk dalam kategori ini, kata ulama, seorang perempuan yang keluar daripada rumahnya nusyus, melarikan diri daripada suaminya tanpa apa-apa sebab yang diharuskan. Dia keluar daripada rumah suami dia, mungkin suami dia kahwin lain, biasa gitulah kan, kahwin lain dia marah, sedangkan kahwin lain itu tidak haram. Jadi dia pun keluar dan melarikan diri balik rumah siapa-siapa, dia pergi rumah mak ayah dia ke, balik walaupun jarak 2 marhalah, dia tidak boleh qasar di perjalanannya. Kenapa? Kerana perjalanannya itu tadi adalah perjalanan maksiat. Yang ketiga, dia mengetahui dengan bolehnya qasar. Tak boleh kita buat ikut-ikut saja. Mesti kita kena ada ilmu. Kenapa awak qasar? Ya, saya tahu, saya belajar. Boleh qasar dengan syarat begini. Yang keempat, niat qasar di dalam takbiratul ihram. Kalau jamak tadi, dia jamak, kita boleh niat di dalam sembahyang pertama kalau jamak takdim. Tetapi untuk qasar ni dia punya ketat sikit, dia kena niat dalam takbiratul ihram. Maksudnya daripada alif Allah sampai ra bar. Allahu akbar, kena dia niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar kerana Allah Taala. Jadi qasar tu pendekkan. Boleh lah maksudnya. Ataupun nak gabung dua-dua pun tak apa. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Kita orang Melayu kan suka macam tu kan, gabung-gabung. Malam Lailatul Qadar, Lailatu tu dah malam dah, malam lagi malam Lailatul Qadar. Jadi digabung-gabung, tak ada masalah lah tu. Jadi niat ni tadi dalam takbiratul ihram. Katakanlah dia niat Allahu akbar, dah bunyi bar, dia tak niat qasar, maka sembahyangnya tu mesti dilakukan 4 rakaat. Syarat yang kelima, sembahyang itu mestilah sembahyang yang jenis 4. Yang ni 4 rakaat.
Itu sembahyang zuhur, asar dan isyak. Maghrib dengan subuh tak boleh. Syarat yang keenam, berkekalan musafir itu sehingga selesainya. Sehingga selesai. Itu sehingga dia selesai sembahyang tadi. Okey. Kalau musafir itu dah tamat, tapi belum lagi selesai sembahyangnya, maka sembahyang itu mesti ditamamkan. Maksudnya dicukupkan jadi 4. Yang ketujuh, janganlah dia mengikut dengan orang yang sembahyang tamam walaupun daripada 1 juzuk daripada sembahyangnya. Maksudnya macam ni, kita tak boleh ikut orang yang sembahyang tamam, orang yang sembahyang 4. Walaupun sikit. Contohnya orang tu imam tadi duduk tahiyat akhir dah. Kita pun masuk Allahu Akbar, kita pun duduk tahiyat akhir dengan dia. Dia bagi salam, kita pun bangun Allahu Akbar, sambung. Kita sambung 2 rakaat. Kita sambung 2 rakaat tak boleh. Pasal apa? Kerana kita dah ikut orang yang sembahyang tamam, sembahyang penuh. Tamam tu bahasa Arab, Melayunya penuh. Kita sembahyang penuh, dia sembahyang penuh 4 rakaat. Kita ikut sikit je, hujung ujung dah. Itu pun tak boleh. Jadi maknanya kena sembahyang tamam kita. Kena ambil perhatian lah tu. Jadi kalau tuan-tuan singgah di mana-mana masjid, tuan-tuan sembahyang dengan imam masjid. Maka imam masjid tadi sembahyang 4. Tuan-tuan sembahyanglah 4 tadi secara penuh. Lepas pada tu, tuan-tuan nak sembahyang yang satu lagi, jamak tadi, sama ada jamak takdim atau jamak takhir, itu terpulang. Tuan-tuan nak buat 2 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Nak qasar pun boleh, nak tamam pun boleh. Tapi yang tuan-tuan sembahyang dengan imam masjid tu, itu mesti kena tamam. Baik, yang seterusnya, syarat yang ke-7. Habislah syaratnya. Cuma tuan-tuan semua, ulama' kata sebenarnya ada lagi beberapa syarat lagi yang disebutkan oleh ulama'. Jadi saya tambahkan 2-3 lagi syarat yang tak disebutkan di sini, iaitu yang pertama, tambahan ni syaratnya ialah mesti kita mengetahui tempat mana kita nak pergi. Tak boleh kita berjalan tanpa kita tahu kawasan mana kita nak pergi. Dia panggil haim. Orang haim tak boleh. Yang seterusnya, kena dah melepasi sempadan qaryah tadi, baru boleh qasar. Baru boleh qasar. Jamak pun sama. Jadi tuan-tuan semua, kalau di rumah tak boleh. Tak boleh. Walaupun dah masuk waktu, tak apa. Kita duduk di rumah, dah masuk waktu zuhur. Zuhur dah masuk. Kita tak sembahyang lagi, tak apa. Tapi kita musafir pun, sampai musafir, keluar daripada sempadan qaryah kita tadi, maka kita pun sembahyanglah jamak dan qasar tadi. Mesti kena melepasi sempadan. Okey, habis ya tuan-tuan semua. Habis yang tu. Tak boleh dibuat di rumah lah. Macam setengah orang dia buat di rumah qasar tadi. Itu tak boleh. Kemudian tuan-tuan semua, kita akan sambung seterusnya fasal yang ke-45, iaitu syarat sembahyang Jumaat. Syarat-syarat sembahyang Jumaat. Okey. Jadi syarat Jumaat itu ada 6. Syarat sembahyang Jumaat itu ada 6. Yang pertama, hendaklah dilakukan di dalam waktu zuhur. Tak boleh buat sebelum daripada zuhur atau selepas zuhur. Yang kedua, hendaklah didirikan Jumaat itu di dalam kawasan negeri. Jadi negeri ni bila disebut dalam kitab fiqh, maksud negeri ialah kawasan mukim ataupun qaryah kita panggil di sini. Permukiman ataupun qaryah. Maksudnya dalam tu ada rumah-rumah kan. Di dalam qaryah tu ada rumah-rumah berkumpul banyak. Ada orang dalam tu 40 orang yang cukup syaratnya. Maka sembahyang Jumaat lah di kawasan perkampungan ataupun di dalam kawasan qaryah. Tak boleh buat sembahyang Jumaat tu di padang pasir. Orang Badui dia tak boleh buat sembahyang Jumaat. Pasal itu bukan perkampungan. Okey, kita di Malaysia ni tak ada sistem Badui apa semua, tak ada. Syarat yang ketiga, hendaklah sembahyang Jumaat itu dilakukan dalam keadaan berjamaah. Jadi maknanya makmum sembahyang Jumaat tadi kena niat mengikut imam. Kalau tak niat, tak sah.
Dan imam tadi juga dia kena niat menjadi imam. Sebagaimana yang kita sebut pada siri yang sebelum ini, iaitu 4 sembahyang yang imam wajib niat menjadi imam. Yang keempat, syarat yang keempat, hendaklah orang yang melakukan Jumaat tadi 40 orang yang merdeka, lelaki, baligh kesemuanya dan mustautin. Itu syarat keempat. Pertama 40. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, 40. Terkecuali fatwa-fatwa yang digunakan oleh ulama-ulama kita, mufti-mufti kita dalam keadaan semasa pandemik ini, kerana ada darurat dan sebagainya. Ada yang mengambil fatwa 12 orang, mengambil pendapat yang mengatakan 4 orang dan sebagainya. Itu kebijaksanaan mufti lah. Kenapa? Kerana sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Tetapi hukum asalnya, iaitu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ialah 40 orang. 40 orang tu lelaki dan juga merdeka. Alhamdulillah hari ini tidak ada lagi hamba, semuanya dah merdeka semua. Kemudian 40 orang tu tadi juga mestilah baligh. Tak boleh termasuk dalam kiraan, tidak termasuk dalam kiraan kanak-kanak 40 orang tadi. Dan juga mustautin. Jadi mustautin itu maksudnya orang yang duduk di kawasan itu dengan niat tidak mahu berpindah lagi. Bukan mustautin ni ada IC tukar alamat ke apa, tak. Niat dia. Kita tanya dia, awak datang sini ni, duduk di sini tu nak balik kampung lagi? Oh, nak balik. Saya duduk kerja sini je. Ni dah 40 tahun duduk sini. Ya, saya dah buat rumah kat kampung. Cuma habis pencen saya nak balik. Ini bukan orang mustautin. Sama juga pelajar-pelajar universiti, kan? Dia bukan mustautin. Dia datang duduk di asrama, habis belajar tu tadi, cukup 4 tahun, 5 tahun, dia nak baliklah kampung dia dan sebagainya. Dia tidak termasuk dalam kiraan mustautin, tidak termasuk dalam kiraan 40. Ini asas mazhab Syafi'i. Cuma yang difatwakan oleh mufti, mungkin solat Jumaat yang kita lakukan di pejabat dan sebagainya, tak ada orang mustautin pun di pejabat. Di kawasan pejabat, contohnya di Bank Islam ni, di kawasan ni, semuanya orang kata office, tak ada rumah orang pun. Kan? Tak ada orang mustautin di sini. Jadi itu hal lain lah, hal kebijaksanaan mufti. Kan? Cuma yang kita sebut ini adalah asas mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Yang seterusnya, yang kelima, syarat yang kelima, iaitu tidak boleh didahului oleh sembahyang Jumaat yang lain ataupun bersama. Takbiratul ihram imam tu sama, 2 Jumaat. Jadi maksudnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, satu mukim, satu qaryah tidak boleh ada 2 Jumaat. Itu asalnya lah. Itu asal. Cuma selepas itu, kalau ada keperluan untuk dibuat, mungkin masjid ni tak muat, tempat ni dah tak mampu tampung dan sebagainya, dibuat 2, 3, 4 itu dibolehkan lah. Dibolehkan. Tetapi bagi setengah ulama-ulama yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, mereka sembahyang zuhur selepas daripada itu. Sebab itu antara yang dibuat oleh almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebagaimana yang diceritakan, dia selepas daripada sembahyang Jumaat, dia sembahyang zuhur. Kenapa? Kerana di Damsyik, di Syria ni, tempat dia sembahyang tu, banyak sembahyang Jumaat. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, dan dia bermazhab Syafi'i, tidak boleh banyak Jumaat dalam satu perkampungan ataupun dalam satu mukim, qaryah. Jadi mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka tak memadai dengan sembahyang Jumaat tadi, mereka sembahyang zuhur pula selepas pada itu. Tidak wajib, sunat. Sunat saja. Meraihkan khilaf tadi. Dan yang keenam, wa an tataqaddamaha khutbatani, dan hendaklah didahului oleh 2 khutbah. 2 khutbah. Maksudnya sebelum daripada sembahyang Jumaat kena ada 2 khutbah. 2 khutbah itu pula ada rukun dan syaratnya. Sekarang kita akan masuk rukun dan syarat khutbah. Rukun khutbah ada 5, iaitu yang pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada kedua-duanya. Mesti dua-dua khutbah ada alhamdulillah. Rukun khutbah yang kedua, as-salatu ala nabi.
sallallahu alaihi wasallam fihima, iaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedua-dua khutbah. Mana khutbah pertama kena ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Khutbah kedua pun mesti kena ada. Yang ketiga, rukun yang ketiga, wasiat dengan bertakwa kepada Allah pada kedua-dua khutbah. Maksudnya ittaqullah. Mudah kita nak faham macam itulah walaupun boleh guna lafaz lain. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini mesti kena ada dalam dua-dua khutbah. Khutbah pertama pun ada, khutbah kedua pun mesti kena ada. Yang keempat, membaca satu ayat daripada Quran pada salah satu daripada dua khutbah. Jadi satu ayat Quran mesti dibaca, ayat Quran yang penuh, yang dipahami. Kalau yang tidak dipahami tak boleh. Contoh Qaf, itu satu ayat juga. Kan, tapi tidak dipahami makna dia oleh manusia. Jadi tuan-tuan semua kena baca satu ayat. Jadi satu ayat tadi sama ada di khutbah kedua atau khutbah pertama tak kisah. Jadi kalau kita dengar khutbah pertama pun tak ada ayat Quran, khutbah kedua pun tak ada ayat Quran, maka kita kena bagi tahu khatib tu. Ustaz kena khutbah semula. Khutbah ustaz tak sah tadi. Sebab tak ada ayat Quran satu apa-apa. Itu. Dan yang kelima, yang terakhir, berdoa kepada mukminin dan mukminin lah pada khutbah yang terakhir, iaitu khutbah yang kedua. Jadi kesimpulannya, rukun khutbah ada 5. 3 rukun mesti ada pada dua-dua khutbah, iaitu puji pada Allah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, ittaqullah. Satu rukun mesti ada pada pada khutbah yang kedua, iaitu membaca doa kepada mukminin. Dan satu rukun boleh ada di mana-mana khutbah pun, pertama pun boleh, kedua pun boleh, iaitu membaca satu ayat Quran yang difahami. Jadi kena ambil perhatianlah kepada sahabat-sahabat yang berkhutbah secara bebas ataupun membuat teks khutbah. Jadi benda ini mesti kena ada dulu. Yang lain tu isi itu benda sunat je. Yang wajibnya ni mesti ada ni. Okey, insya-Allah. Jadi saya ingat sekian dulu untuk kali ini, untuk siri ini. Insya-Allah kita sambung di siri yang terakhir, iaitu siri yang ke-10 insya-Allah.